Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Kita Sudah Berjaya. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Kita Sudah Berjaya ini terdapat pada muka surat 102 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.1.6 memahami dan menggunakan pelbagai kata hubung mengikut konteks dengan betul. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu, pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan membina 7 ayat majmuk menggunakan pelbagai kata hubung mengikut konteks dengan betul mengenai kita sudah berjaya. Kedua, mencatat 7 ayat majmuk daripada maklumat mengenai kita sudah berjaya dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan membina 7 ayat majmuk menggunakan pelbagai kata hubung mengikut konteks dengan betul mengenai kita sudah berjaya. Kedua, murid berjaya mencatat 7 ayat majmuk daripada maklumat mengenai kita sudah berjaya dalam bentuk peta dakab. Murid-murid, apakah kebaikan apabila sesebuah masyarakat itu bergotong royong membina bangunan? Ya, banyak manfaat apabila kita bergotong royong dalam melakukan sesuatu perkara. Kita lihat dalam gambar ini menunjukkan sebuah masyarakat yang berganding bahu iaitu bekerjasama untuk membina sebuah rumah dan juga pondok di situ. Maka di sini dapatlah kita fahami bahawa kelebihan bergotong royong untuk membina bangunan ialah kita dapat menyiapkan bangunan tersebut dengan lebih cepat dan mudah. Pastinya kita akan juga dapat mengeratkan silaturahim sesama ahli masyarakat di situ. Diharapkan murid-murid perlulah bergaul dengan semua masyarakat di negara ini untuk kita sama-sama bersatu padu demi menjayakan sesebuah aktiviti yang dilaksanakan. Baiklah murid-murid, mari kita membaca dan memahami jenis-jenis kata hubung di sebelah ini. Untuk pengetahuan murid-murid, dalam kata hubung ini terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu murid-murid dapat lihat dalam kotak yang pertama di situ, kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan ini melibatkan beberapa perkataan iaitu dan, lalu, sambil, atau, tetapi, malahan, serta. Seterusnya, kata hubung pancangan relatif yang terdapat dalam kotak yang berwarna merah jambu itu. Hanya satu sahaja iaitu yang. Seterusnya, kita lihat kata hubung yang ketiga iaitu kata hubung pancangan komplement. Di sini cikgu nyatakan ada 2 perkataan iaitu untuk dan juga bahawa. Seterusnya, kata hubung yang terakhir iaitu kata hubung pancangan keterangan. Kata hubung pancangan keterangan ini terbahagi kepada beberapa perkataan iaitu kerana, bagi, supaya, demi, untuk, agar, tatkala, meskipun, kendatipun, walaupun, hingga, sekiranya, sewaktu, semasa, ketika, setelah, sementara.
Diharapkan murid-murid dapatlah memahami dan juga mengingati keempat-empat jenis kata hubung yang kita pelajari pada hari ini dengan sebaiknya. Mari kita membaca dan memahami maklumat mengenai kita sudah berjaya di sebelah ini. Baiklah murid-murid, mari ikut cikgu untuk membaca teks petikan yang disediakan di sini. Pagi Ahad yang lalu, Amar, Damrong, Izuni dan Ifah berkumpul di hadapan pintu masuk ke kawasan perumahan mereka. Mereka bercadang untuk membantu penduduk di kawasan perumahan mereka menyiapkan pondok kawalan keselamatan. Walaupun usia mereka masih muda, mereka sanggup memerah keringat demi sayang akan kawasan perumahan mereka. Baiklah murid-murid, dalam teks petikan ini terdapatnya beberapa maklumat yang perlu murid sambungkan ataupun hubungkan dengan menggunakan kata hubung keterangan yang terdapat di sebelah kanan itulah, iaitu lalu, seperti, sambil, manakala, tatkala dengan untuk. Jadi di sini kita akan bincang selepas ini dalam slide aktiviti yang kedua nanti. Jadi kita teruskan membaca perenggan yang terakhir di situ. Kerja menyiapkan pondok keselamatan ini bukanlah perkara yang mudah. Ketua kampung menyatakan bahawa hanya kerjasama yang jitu daripada penduduk dapat menyiapkan pondok tersebut. Oleh itu, Ketua kampung mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Jadi di sini dapatlah kita fahami bahawa Amar dan juga beberapa orang rakannya telah membantu pihak penduduk di kawasan perumahan mereka untuk apa? Bagus, untuk membina pondok kawalan keselamatan. Mereka ini sangatlah ringan tulang kerana turut sama-sama membantu penduduk di situ. Oleh itu, diharapkan murid-murid dapatlah mencontohi sikap mereka tersebut. Seterusnya, mari kita padankan maklumat yang terdapat dalam kotak yang berwarna oranye dengan kotak yang berwarna hijau dengan menggunakan kata hubung yang sesuai. Jadi di sini, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid untuk membina satu ayat majmuk yang lengkap dengan menggunakan kata hubung yang disediakan di tengah itulah. Maka di sini kita lihat ayat ini dihubungkan menggunakan kata hubung, iaitu kita lihat yang pertama, penduduk membawa alatan, maka ayat ini dihubungkan dengan menggunakan kata hubung iaitu seperti. Seperti apa? Jadi kita lihat iaitu cangkul, penukul, paku, kayu dan lain-lain. Maka ayat ini sudah pun menjadi ayat majmuk. Kita lihat yang kedua, seterusnya ketua kampung berdiri. Kita hubungkan menggunakan kata hubung di situ, kata hubung gabungan lalu, maka memberikan taklimat. Jadi ayat ini sudah pun menjadi ayat majmuk. Seterusnya, ketua kampung berdiri lalu memberikan taklimat. Yang ketiga, selepas itu mereka mula bekerja. Jadi, kita hubungkan maklumat tersebut dengan menggunakan kata hubung iaitu dengan. Dengan apa? Dengan tekun. Jadi, ayat ini sudah pun membentuk ayat majmuk. Iaitu, selepas itu mereka mula bekerja dengan tekun. Kita lihat yang keempat, ada yang ditugasi. Kita hubungkan maklumat tersebut dengan kata hubung iaitu untuk. Untuk apa? Untuk membancuh simen. Jadi kita jadikan ayat ini ayat majmuk iaitu ada yang ditugasi untuk membancuh simen. Seterusnya, Izuni menyediakan minuman.
Kita hubungkan maklumat tersebut dengan menggunakan kata hubung iaitu manakala. Manakala Ifah menyiapkan makanan, maka ayat ini sudah pun membentuk ayat majmuk iaitu Izuni menyediakan minuman manakala Ifah menyiapkan makanan. Kita lihat lagi di situ, akhirnya pondok keselamatan itu berjaya disiapkan. Kita hubungkan maklumat tersebut dengan menggunakan kata hubung iaitu tatkala. Tatkala apa? Menjelang tengah hari. Maka ayat ini menjadi ayat majmuk iaitu akhirnya pondok keselamatan itu berjaya disiapkan tatkala menjelang tengah hari. Dan yang terakhir, setelah kerja selesai, penduduk kampung berehat. Kita hubungkan maklumat tersebut menggunakan kata hubung di situ iaitu kata hubung gabungan iaitu sambil. Sambil apa? Sambil menikmati hidangan. Maka ayat ini menjadi ayat majmuk pandai iaitu setelah kerja selesai, penduduk kampung berehat sambil menikmati hidangan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami cara-cara untuk kita membentuk sesuatu maklumat itu ataupun kedua-dua ayat ini menjadi ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang sesuai. Kini tiba masanya murid perlu tuliskan ayat yang lengkap berdasarkan maklumat yang telah dipadankan tadi dengan menggunakan kata hubung yang terdapat dalam aktiviti 2 tadi. Tuliskannya dalam buku Tata Bahasa. Baiklah murid-murid, sekarang murid-murid perlu menulis semula ayat yang telah kita bentukkan tadi iaitu menjadi ayat majmuk. Di mana kita perlu tulis? Di sinilah iaitu dalam bentuk peta dakab ini. Jadi murid bentukkan maklumat yang kita bina tadi untuk menjadikan ayat majmuk. Dan ayat majmuk tersebut murid tulislah dalam peta dakab ini. Diharapkan murid-murid menulisnya dengan kemas dan ejaan yang betul. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.